من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca dulu surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Baik, selawat pembukaan. Selawat Fatih, selawat pembukaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jemputannya, dengan izinnya, dengan rahmatnya yang maha luas. Kita dihidupkan lagi hari ini, masih lagi boleh bernafas dengan sendirinya tanpa menggunakan bantuan alat pernafasan. Masih boleh berjalan dengan sepasang kaki tanpa menggunakan kerusi roda. Masih boleh makan dan minum dengan sendirinya tanpa menggunakan tiup ataupun straw. Alhamdulillah, banyak sangat ya Allah. Nikmat yang telah Engkau kurniakan tak terhitung, tak terkira. Begitu banyaknya nikmat. Sebagai hamba yang fakir, yang miskin seperti kita, apa yang ada pada kita bukan kita punya, Allah punya. Allah bagi pinjam sat, dia ambil balik. Dia bagi sat, dia ambil balik. Kadang-kadang sihat, kadang-kadang sakit. Dia kata, yang tu aku punya suka aku nak buat macam mana pun dekat hampa. Sebagai hamba, kita sentiasa redha dan bersyukur. Itulah tugas kita, nah. Tugas sebagai seorang hamba ni, redha dan bersyukur. Alhamdulillah. Tanda kesyukuran seorang hamba yang miskin, yang hina, yang fakir seperti kita ni, tanda kita nak balas jasa Allah. Memang kita tak boleh balas jasa Allah kepada kita terlalu besar. Kita nak balas budi Allah yang maha berbudi tak mampu. Tetapi kita boleh buat secara ketaatan. Bawa segala pinjaman Allah ini ke arah kebajikan. Apa juga tindakan kita, pekerjaan, usaha kita, perkataan kita, niat kita yang baik-baik, itu adalah sebagai hamba yang bersyukur. Allah Ta'ala tak minta apa-apa balasan. Jadilah hamba yang bersyukur. Jadi kita bawa setiap anggota kita, hati kita, mata, telinga kita, mulut, lidah kita semua ke arah kebajikan. Maka oleh itu, kita akan cuba cari mana-mana ada ruang untuk belajar ilmu, untuk kita sama-sama duduk, memilih taman-taman syurga untuk kita duduk. Andainya kita tak terpilih di sana nanti, mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang. Dia dulu rajin juga singgah-singgah taman syurga. Tiap kali melalui wall telefon dia, ada dia singgah, ada dia singgah. Walaupun dia tak boleh keluar rumah, tapi dia singgah melalui wall dia, melalui telefon dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pandang usaha kita yang kecil ni, insya-Allah Ta'ala. Baik, bagi meneruskan usaha kita untuk sama-sama membawa hati, jasad, zahir dan batin kita menuju ke mardatillah, jalan yang diredai oleh Allah. Kita akan sambung pengajian kitab Al-Quran kita, iaitu masih lagi di dalam surah Al-Fajr, yang mana insya-Allah hari ini kita sambung ayat yang ke-6 daripada surah Al-Fajr. Kita telah pun membicarakan surah Fajr ini, iaitu surah yang mengkhususkan tentang kisah-kisah ataupun hukum-hukum serta pahala yang besar Allah Ta'ala tambahkan pada 10 malam. Iaitu ada setengah ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan walayalin asy itu malam 1 Zulhijjah hingga 10. Setengah ulama kata iaitu 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan.
setengah ulama mengatakan daripada 1 Muharram hingga 10 Muharram. Kita yang bukan siapa-siapa ni, bukan ulama ni, bukan apa-apa ni, menerima pendapat-pendapat cendekiawan Islam yang sentiasa berdampingan dengan Al-Quran, yang sentiasa berdampingan dengan ilmu. Setiap percakapan mereka, pendapat mereka adalah ilmu untuk kita. Jadi kita beriman dengan apa juga yang Allah Ta'ala turunkan. InsyaAllah. Hari ini kita akan sambung ayat yang ke-6. Ayat, kita baca dulu nah. Kita raikan ayat ini sebab minggu lepas kita tak baca Al-Quran kan, kita baca penawar. Baik. Kita baca sama-sama nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن معنا ستسلابنا إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Surah ni cantik sangat, indah sungguh. Susunan ayat dia setiap satu menyentuh hati, menggoncangkan sanubari. Baik, kita akan sambung ayat yang ke-6, ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ayat ni dia terasing daripada ayat 1 hingga 5. Yang mana kita berhenti dulu. Allah Subhanahu Wa Taala mempersoalkan kepada kita, adakah kamu perhatikan semuanya itu wahai orang yang berakal budi. Semua apa tu? Daripada fajar, 10 malam yang terakhir, dan pada penciptaan-penciptaan Allah yang telah pun Allah Taala kurniakan kepada kita. Allah Taala kata, hampa tengok tak semua-semua kebesaran aku, tanda keagungan aku, hampa tengok tak? Maka dapatlah kita simpulkan bahawa semua sumpah yang Allah Ta'ala sumpahkan daripada waktu fajar, pada malam 10 dan pada hari-hari yang diberkatinya, maka sumpah-sumpah ilahi itu menggunakan nama makhluk. Allah Ta'ala guna demi waktu fajar, demi malam yang 10. Itu perbuatan Allah Ta'ala menggunakan makhluk. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala ajak kita berfikir. Apabila ayat itu dimulakan dengan alam tara. Apa maksud alam tara? Hampa tak tengok kah? Kata Allah. Hampa tak fikir kah? Kita cakap macam itulah. Kalau orang utara, orang Pulau Pinang, hampa tak fikir kah? Hampa tak tengok kah? Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana perbuatan Tuhanmu dengan kaum Ad. Okay. Allah mengajak kita sama-sama berfikir, sama-sama merenung. Berfikir dan merenung kena ada ilmu. Kalau berfikir dan merenung tanpa ilmu, tu yang duk jadi fikir macam-macam tu lah. Benda yang baik dia fikir buruk. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Dia kira dia tengok tu, kita nampak yang baik, bagi dia nampak yang tak elok saja. Kalau boleh nak yang seronok saja. Hak yang tak seronok, dia terus sangka buruk. Allah ni mengajak kita sama-sama berfikir, melihat dan ambil ibrah. Ambil pengajaran daripada apa yang kamu tara. Tara ni lihat. Alam tara. Hang tak tengok kah? Okey. Perkataan hang tak tengok ni, kita letakkan Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah. Kan sebab dalam Syama'il Muhammadiyah kan, nama Rasulullah ni terlalu banyak dalam Al-Quran, tetapi Allah Ta'ala tak panggil dengan nama Muhammad. Tak sebut dengan nama Muhammad. Hanya ada pada 4 tempat saja yang sebut nama Muhammad. Yang lain semua engkau aku, engkau aku, engkau aku. Sebab Allah Ta'ala begitu rapat dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam hingga selalu menggunakan bahasa engkau dan aku. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala turunkan wahyu ni kepada Rasulullah. Hang tak tengok kah? Kata kepada Rasulullah, bagi tahu dekat mereka, kata Allah, suruh mereka fikir, suruh mereka tengok sama-sama macam mana Tuhan kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah pun memperlakukan kepada kaum Ad. Okey. Siapa dia kaum Ad ini? Kaum Ad ini adalah satu suku bangsa yang kuno, yang hidup pada zaman Nabi Allah Nuh, selepas pasca banjir zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ini adalah di antara saki-baki manusia yang terselamat daripada kejadian banjir besar melalui keturunan anak anda Nabi Allah Nuh alaihi salam yang bernama Sam bin Nuh. Melalui keturunan Sam bin Nuh ini, maka lahirnya kelompok yang bernama Ad. Kaum Ad. Dan kemudian mereka ini duduk di sebelah utara, kita panggil apa? Daerah Ahqaf. Daerah Ahqaf, ya, sebelah utara negeri Hadramaut, iaitu sempadan antara Yaman dan juga Oman. Dan Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada puak-puak Ad ini, fizikal tubuh badan mereka yang besar, besar ragam, kebijaksanaan, pandai bertani, pandai mengairi kawasan lembah untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan tanaman mereka. Pandai, bukan saja pandai bertani, bahkan penternakan
Kemudian pandai mengukir, arkitek yang paling hebat yang Allah Ta'ala jadikan mereka. Dan mereka ini adalah kaum yang disebutkan kaum yang kedua selepas kaum Nabi Allah Nuh. Kalau Nabi Allah Nuh, ke depa. Nah, baru mai ke depa. Okay. Kaum Ad ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan segala kepandaian, segala kebijaksanaan dalam masa tempoh yang sama itu adalah kan dalam kelompok manusia ni bukan semua cerdik pandai. Adalah yang tak apa nak pandai. Tapi kalau hak cerdik pandai yang memonopolikan suasana dunia yang manusia tak berapa ramai ketika itu, maka keangkuhan itu berpihak kepada mereka sehingga mereka mengatakan apa yang mereka ada waktu itu dari segi kesuburan tanaman, kesuburan binatang-binatang ternakan, pembiakan yang begitu banyak adalah hasil daripada usaha mereka, bukan dari Allah. Dia kata kalau kami tak kerja, kami tak dapat benda ni. Kalau kami tak ada kebijaksanaan, kami tak boleh buat. Kami tak boleh pahat gunung. Kami tak boleh mengukir batu bata. Kami tak boleh bertani. Kami tak boleh menternak. Kalau bukan dengan kebijaksanaan dan kepandaian kami. Walhal mereka lupa bahawasanya kebijaksanaan, kecerdikan mereka itu adalah datang daripada Allah Azza wa Jalla. Mereka lupa. Apabila segala kesenangan yang mereka hajat dapat mereka perolehi, mereka lupa bahawasanya daripada mana datang sumber kekayaan tersebut. Inilah yang menyebabkan kemurkaan Allah. Lepas tu, mereka buat, mereka pandai pahat gunung. Gunung hak tinggi-tinggi itu mereka pahat. Mereka buat satu lembaga atau kita panggil berhala lah, yang rupa macam Nabi Nuh. Rupa macam Nabi Nuh tapi dia buat tiga ketul dia buat. Lalu mereka jadikan inilah Tuhan kita. Mereka berlindung di sebalik gunung. Mereka berlindung di sebalik gunung-gunung. Inilah yang Allah Ta'ala simpan sampai hari ini. Allah Ta'ala ajak kita berfikir yang Petra tu salah satu di antara kesan yang Allah Ta'ala tinggal, ajak kita sama-sama berfikir. Berapa ribu tahun dah berlaku, tapi Allah Ta'ala simpan khazanah tersebut. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak suruh, alam tarokai fafa'ala rabbuka bi'ad. Cuba hampa fikir, macam mana aku boleh buat dekat kaum Ad ni? Apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada mereka selepas mereka mengukir berhala yang begitu besar? Besarlah. Bila dah besar, pakat sembah lah. Kalau nak tahu, dia kata batu ni lah yang duk tolong kita. Kita terhindar daripada hujan panas, daripada binatang-binatang buas, adalah daripada batu-batu ni lah. Kan mereka duduk dalam batu. Mereka duduk dalam batu. Dan Allah Ta'ala bagi dekat mereka tu kan, lembah berayak, tanah subur. Hari ni tak ada apa, kering kontang tanah tu. Warna merah, cantik tu memang cari cantik lah. Mana dia warna merah. Yang satu ketika dulu dia adalah hijau tu. Kemudian, apabila Allah Ta'ala tengok kemungkaran yang semakin berleluasa, maka di kalangan Ad ini juga Allah Ta'ala telah pun melantik seorang Rasul yang bernama Hud. Nabi Allah Hud alaihi salam dikirimkan kepada kaum Ad. Untuk apa? Untuk membetulkan akidah atau memperelokkan kepercayaan mereka daripada bergantung kepada batu kepada pergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirlah Nabi Allah Hud dengan membawa risalah daripada malaikat Jibril, dengan kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuba memperbetulkan akidah ataupun pegangan atau kepercayaan kaum Ad itu daripada menyembah batu, kembalilah kepada penyembahan Allah Ta'ala. Tahulah segala rezeki, segala nikmat, segala macam yang diperolehi oleh mereka bukanlah hasil usaha mereka semata-mata, tetapi ianya adalah
kurniaan daripada kekayaan Allah Azza wa Jalla. Mereka tak terima. Mereka tak terima. Dengan angkuh dan beraninya. Mereka kata, kalaulah kami ni tak berusaha, maka takkan jadi istana-istana batu. Kalau kami ni tak bersungguh-sungguh, maka takkan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan dan minuman kita pada hari ini. Kalau kami ni bukan orang yang pandai menternak binatang, maka tidak akan membiaklah. Nescaya matilah binatang-binatang ternakan. Mereka lupa air yang mereka perolehi itu datang daripada langit. Langit tak akan menurunkan air jikalau Allah Ta'ala tak perintahkan. Mereka lupa binatang yang membiak, yang beranak pinak itu datangnya daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan menikah, pilah 100 pun tak ada anak. Mereka lupa bahawasanya tumbuh-tumbuhan itu yang menumbuhkan itu adalah Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, maka takkan tumbuh. Tapi ketika mana mereka memiliki kekayaan dunia, waktu ni mereka lupa. Lupa. Menolak setiap ajakan daripada Nabi Allah Hud. Dengan penolakan tersebut, maka Nabi Allah Hud dah berjuang habis-habisan. Diceritakan di dalam beberapa riwayat tafsir tentang kisah kaum Ad ini, perjuangan Nabi Allah Hud dalam menentang mereka hampir 80 tahun. Susah bila kita nak masuk di dalam kelompok manusia jahil, kita baru nak memperbetulkan. Amat payah. Hampir-hampir 80 tahun. Mereka hidup panjang. Masa tu umur mereka panjang-panjang Allah bagi. Sebab jumlah manusia tak ramai. Sikit. Jadi Allah Ta'ala bagi dia hidup panjang umur. Untuk berkembang biak menjadi ramai manusia macam hari ini. Kemudian Allah Ta'ala pun perintah hanya beberapa sedikit sangat pengikut Nabi Allah Hud untuk keluar daripada situ. Keluar daripada mana? Keluar daripada Iram Zatil Imad. Yakni apa dia? Iram. Iram apa dia ni? Yang mempunyai kemegahan. Iram tu adalah tempat duduk mereka tu lah. Tempat duduk mereka itu yang mempunyai kemegahan. Yang mana allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah, yang belum pernah diadakan bandingannya di negeri-negeri itu. Tak ada dah punya megah, punya cantiknya negeri mereka tu. Setiap bentuk ukiran mereka bukan sama. Berbeza-beza, berbeza-beza. Mereka dapat daripada mana? Gambaran ataupun perbandingan. Arkitek mereka hebat. Kalau kata kita ada rezeki, kita boleh tengok. Sekarang ni buka Google. Tulis nak tengok Petra. Subhanallah. Memang cantik. Sungguh-sungguh hasil kerja mereka halus. Kalaulah zaman Nabi Allah Nuh ni, selepas banjir habis selesai, tak ada apa yang tinggal. Hanya gunung ganang yang tinggi-tinggi. Mereka tu Allah Ta'ala hantar ilham ke dalam diri mereka. Untuk membina binaan ni, mana ilham tu? Allah Ta'ala gambarkan, mereka boleh buat tiang punya besar-besar. Tiang tu. Kalau kita duduk di tiang Petra ni, kita betul-betul ada di kaki tu saja. Kaki tiang tu, pelapik tiang tu sama tinggi dengan kita. Itu bukan tiang dia lagi. Subhanallah. Bermakna mereka ni memang orang besar. Orang tinggi. Tu Allah Ta'ala kata, benda yang mereka buat ni, mana-mana negeri pun tak pernah buat. Sampai hari ni tak pernah buat. Manusia tak boleh buat. Walaupun hari ni manusia dah ada mesin yang hebat-hebat. Tapi tak boleh buat. Sebab mereka pahat batu tu, batu pejal. Bukan kata batu kapok yang lembut tu. Bukan kata tanah liat yang dikeringkan kemudian diukir. Bukan. Tapi batu yang mereka pahat itu adalah batu pejal. Betul-betul pejal. Kalaulah alat yang mereka gunakan itu, alat yang tak betul-betul tajam, yang tak betul-betul baik punya alat tu, nescaya akan patah. Tapi mereka boleh buat. Itu yang Allah Ta'ala kata, mana-mana negeri tak pernah ada lagi. Benda ni, benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum Ad. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi. Anugerah. Kita bila dapat satu-satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi,
Bersyukur sangat-sangat. Pujilah Allah. Terima kasihlah pada Allah. Kalau dia tak bagi kita, tak ada apa. Ha? Tak ada apa pada kita ni. Yang ada pada kita apa? Najis. Yang tu kita punya. Najis itu milik kita. Kita yang buat bagi dia bernajis. Ha? Hak lain lah pada tu Allah yang punya. Hebat. Ha? Hebat. Ini Allah Ta'ala kata. Tak ada mana negara lagi yang ada benda macam tu. Betul? Ha. Ha? Punya berlaku gerak gempa. Punya berlaku banjir bukan sekali nah. Berkali-kali berlaku banjir. Lembah Petra ni dia banyak kali nah. Berlaku banjir sampai sekarang ni kalau kata kita tengok dia ada satu lembah, satu lorong. Lorong tu adalah lorong air berjalan. Ha? Sebab tu Petra kalau musim hujan orang tak bagi pi. Sebab dia tempat laluan air. Tapi dia tak bawa gunung-gunung yang dia pepahat tu. Sebab Allah Ta'ala simpan untuk kita tengok. Untuk kita lihat. Macam mana kaum yang hebat tu aku nak hancurkan. Nah, macam mana Allah Ta'ala hancurkan. Tak susah Allah Ta'ala nak hancurkan. Satu cara je. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Allah Hud alaihi salam dengan pengikut-pengikutnya, keluarlah. Keluarlah daripada bumi ni. Pindah pergi duduk dekat lain. Sebab apa aku nak hantar tentera. Allah hantar tentera bukanlah besar mana. Angin saja. Allah hantar angin. Ribut. Dikirimnya ribut. Berlaku ribut taufan itu selama 8 hari 7 malam. Bayangkan berlaku selama 8 hari 7 malam. Puting beliung. Kalaulah di dalam Malaysia ni, dia kenyang kata 8 hari, 5 minit pun cukup. Allah Ta'ala bawa man. Kita ni, tambah Pulau Pinang hak kecil ni, betul-betul tinggal pulau saja. 5 minit sekali dia pusing. Punya laju, punya kuat angin Allah ni. Ha? Untuk yang memahat gunung, yang mereka kata gunung yang mereka pahat itu menjadi istana tempat tinggal mereka, ini dia boleh menghalang daripada angin. Kan gunung itu fungsi dia untuk menghalang daripada tiupan angin yang kencang. Jadi mereka ingat boleh halang. Rupa-rupanya tak susah bagi Allah yang Maha Kaya mengangkat dengan begitu mudah. Dia nak bagi musnah. Maka ditinggalkan sedikit untuk kita hari ni. Yang tinggal itu tak banyak dah kat kita dah. Tak banyak dah sebab Allah nak suruh kita tengok. Itulah yang mereka buat. Yang mereka rasa mereka kaya. Mereka hebat. Mereka pandai. Tapi sebenarnya akhirnya selama tempoh 8 hari 7 malam itu yang tinggal hanya sedikit saja. Termasuklah 3 berhala yang mereka ukir. Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal pada kaum Ad adalah satu kebinasaan dan akhirnya Allah Ta'ala sapu bersih kaum Ad itu. Hingga tu kata bila masuk kepada puting beliung Allah Ta'ala ni punya kuat putaran dia macam bubuh dalam blender tu hancur kaki tangan. Kalau kata kena berapa minit pun cukup lah angin Allah ni. Dia lalu ikut rumah kita. Katalah tak lama, tak sampai 5 minit pun. Buang 2-3 saat sekali dia lintas ya. Terangkat bumbung kita habis. Punya kayanya Allah. Itu tentera Allah. Allah Ta'ala tak memerlukan tentera dengan pakaian seragamnya, dengan cukup lengkap alat-alat peperangannya. Allah Ta'ala tak perlukan semua tu. Hanya sekali perintah kun fayakun maka terjadilah. Kerosakan demi kerosakan hasil daripada takaburnya seseorang, sesuatu kaum tersebut. Allah Ta'ala kata, aku tak pernah buat sampai tahap macam tu. Kebijaksanaan yang aku bagi dekat mereka, sampai hari ni tak ada lagi. Manusia yang punya bijak, yang boleh menggunakan sepasang tangan mereka, mengukir batu yang tinggi-tinggi. Kalau tidak ada kecanggihan alat. Apa alat mereka guna? Manusia hari ni punya kaji. Mereka bawa satu alat pemotong batu yang begitu kuatlah yang diciptakan mesin. Cuba pergi potong batu-batu tersebut pisau dia patah, mata pisau dia sumbi. Tu guna kuasa elektrik tu Yang masa tu ni bukannya ada lagi
Yang kaya ni Allah. Nah, manusia tak ada apa. Hanya ada keangkuhan ya. Dan Allah Ta'ala ajak kita fikir tengok. Kaum yang punya kuat tu pun aku bagi hancur. Dengan angin sahaja. Apatah kita kaum yang lemah ni. Tak susah Allah Ta'ala nak menghancurkan kita. Jadi Allah Ta'ala nak abad pasal apa? Dia nak cerita pasal kaum ni. Apa jangan belagak lah. Nah. Tak usah duk megah lah. Tak ada apa dekat kita ni lah. Tiada apa kemegahan. Pandai pun tak terang mana. Kaya pun tak terang mana. Nah, kemasyhuran memang tak ada langsung. Jadi apa yang kamu nak agungkan, nak megahkan dengan diri hampa? Nah, keturunan pun tak terang mana. Kan? Jadi apa yang kamu nak banggakan? Memadailah dengan ada cinta pada Allah dan Rasulnya dalam hati. Itulah ketakwaan yang paling hakiki. Yang wajib kita pertahankan. Kemudian lepas Allah Ta'ala dah cerita dah keadaan kaum Ad ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Hud dan pengikutnya selamat. Selamat terlepas daripada bencana angin. Dan dikatakan sebelum Allah Ta'ala hantar angin ni, Allah Ta'ala tak bagi turun hujan. Mematikan binatang ternakan dan tumbuh-tumbuhan. Kan dia bertakabur sangat. Bila hujan tak turun, kita manusia jadi lagu mana? Tak boleh duduk dah. Panas. Kita hari ni kalau panas, dahaga boleh cari air minum. Tapi kalau panas, dahaga air tak ada untuk minum. Yang mereka berlagak sangat. Mereka kata mereka ada lembah air. Mereka ada tumbuh-tumbuhan yang subur. Mereka ada binatang ternakan yang banyak. Allah Ta'ala tahan. Air saja daripada turun. Terus mereka jadi mati. Kemudian baru dia hantar angin. Angin ni sifat dia apa? Sapu bersih apa yang ada. Cuci bersih. Langsung tak ada apa. Kemudian Allah Ta'ala kata, hampa tengok pula. Ayat yang ke-9 Allah Ta'ala ajar kita. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Satu lagi kaum. Selepas habis kaum Ad ini, disapu bersih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mai lagi satu kaum. Samud. Kaum Samud. Samud dengan Ad ni, mereka hampir sama perwatakan mereka, sifat mereka dan kepandaian ukiran. Sama. Saki baki itulah yang tinggal. Ni yang mana yang ikut Nabi Allah Hud tadi tu. Saki baki main beranak pinak. Menghadirkan satu lagi kaum atas nama Samud. Alladzina jabu sukhra bilwad. Kata Allah yang mengangkut batu gunung ke lembah tu. Kerja mereka. Nak kata apa masa tu tak ada apa. Yang ada gunung sahaja. Jadi kerja mereka yang tu lah. Mereka boleh angkat batu-batu besar. Kalau kata mereka pun besar. Orang dia tinggi-tinggi, besar-besar. Kalau kata nak angkat tak payah guna jentolak. Tak payah pakai backhoe. Mereka buat sendiri. Kekuatan dan kegagahan fizikal yang gagah perkasa itu membuatkan mereka begitu hebat pada rasa mereka. Sehingga mereka lupa bahawasanya ada satu zat yang maha hebat yang menciptakan kehebatan kepada diri mereka. Kemudian kata Allah Ta'ala pada kaum Samud ni zaman Nabi Allah Saleh alaihi salam. Tadi Ad zaman Nabi Allah Hud alaihi salam. Mai Samud zaman Nabi Allah Saleh. Walau dia pun beriman dengan Allah, tapi bila dah lama-lama dia rasa kita yang susah payah kerja, kita dah bubuh Allah punya bagi. Kita yang cari, kita kata Allah yang bagi. Apabila datangnya satu perasaan takabur, satu perasaan sombong, mulalah akan hadirnya perkataan-perkataan syirik. Mana yang Allah bagi dekat kita? Ni soleh duk pemohong. Itulah lalu berlakulah kita akan jumpa di hadapan nanti bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada kaum Samud, kaum Nabi kaum Ad, Allah Ta'ala datangkan angin puting beliung, dan kepada kaum Samud Allah Ta'ala datangkan jerkahan ataupun tempikan malaikat Jibril. Suruh malaikat Jibril turun biang pisat jerkah mereka sekali jerkah aja dalam masa 3 hari
kaum Samud ni mati keseluruhannya. Sebab apa? Sebab sembelih unta Allah lalu memakannya. Allah Ta'ala tak bagi serta merta nah. Lepas hari ni mereka kena jerkah tu, esok ada lagi. Tapi badan mereka semakin merah. Membengkak merah, dia keluar mai. Kemudian pada hari kedua dia jadi kuning. Mati pun tidak, dia nak melembung. Dan pada hari yang ketiga hitam, akhirnya pecah. Nah, meletup. Itu yang berlaku kepada kaum Samud. Ni kaum yang menyangka, yang menganggap diri mereka itu hebat dan kuat pada pandangan dan pendapat mereka. Yang Allah ini bukan apa-apa. Nah, bukan patut disembah. Apa yang kita miliki bersyukur pada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala ni kata, aku buat dua jenis manusia ya. Satu manusia kufur, satu manusia bersyukur. Kalau yang bersyukur tu, aku sediakan jalan ke syurga. Kalau yang kufur tu, silakan ke neraka. Dan dalam Allah Ta'ala bagi dekat kita rasa untuk bersyukur ke nak kufur ni, Allah Ta'ala tak bagi kat kita bodoh macam tu saja. Sebaliknya, Allah Ta'ala bekalkan akal untuk kita membezakan mana baik, mana buruk. Jadi bila kita bezakan segalanya kebaikan, maka adalah perasaan bersyukur. Tapi kalau kita duk rasa kita saja yang betul, kita saja yang bagus, orang semua tak betul, adalah kekufuran. Kata Allah, bukannya susah sangat apa nak jadi hamba yang bersyukur. Fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Macam Rasulullah pesan pada minggu lalu. Tak ada apa nak kata, duk diam-diam. Tak ada apa nak cakap, duk diam-diam. Kalau ada benda nak cakap, cakaplah yang baik-baik sahaja. Kata Rasulullah nah. Jadi macam itulah kita tak ada apa nak cakap, duk diam-diam. Lebih baik berzikir. Baik. Kemudian, lepas Allah Ta'ala ajak kita tengok kaum Ad, macam mana Allah Ta'ala hancurkan dengan didatangkan ribut taufan. Kemudian Allah Ta'ala ajak kita tengok kaum Samud, kaum yang hebat, kaum yang megah, bagaimana mereka itu dihancurkan oleh Allah. Tak susah no. Sekali jerkah pun mati. Semana jerkahan malaikat Jibril. Putus jantung hati kita ni no. Kan kalau satu bunyi yang begitu kuat, dia rasa dalam dada kita, dalam jantung kita ni. Bergegar, bergetar. Macam mana dia jerkah sampai mati, tak tahulah. Kemudian Allah Ta'ala ajak kita fikir satu lagi kaum. Siapa dia? Wa Fir'aun dzil autad. Dan Fir'aun yang mempunyai bangunan-bangunan yang teguh. Ni pun serupa. Satu lagi makhluk yang Allah Ta'ala ajak kita tengok. Satu kaum yang mempunyai bangunan-bangunan yang teguh. Dia istana, dia bangga dengan istana-istana dia. Segala perhiasan dia. Dia tangkap orang-orang Bani Israel untuk menjadi hamba dia. Dia suruh mereka melombong emas. Emas itu dilombong, kemudian emas itu diukir, dibentuk menjadi barang-barang perhiasan dia punya. Jadi pakaian dia. Dia kerah segala keringat orang-orang Bani Israel tanpa memberi makan dan minum. Dia rampah anak-anak lelaki dibunuh, anak perempuan dijadikan gundil. Itu Fir'aun. Hingga akhirnya dia mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Apa yang Allah Ta'ala buat pada dia? Kata Allah, tengok apa aku buat. Apa aku buat kepada Fir'aun? Iaitu dengan Allah Ta'ala merejam ataupun menenggelamkan beliau di dalam laut Kulzum, laut merah. Begitu mudah bagi Allah nak mematikan makhluk-makhluk yang angkuh. Tak susah. Allah Ta'ala nak mematikan, senang sangat. Mereka ni kata Allah, mereka bangkit, mereka bermegah di atas kekayaan mereka dengan cara mereka memusnahkan orang lain. Memusnahkan orang lain. Kalau kata kaum Ad, walaupun dia buat sendiri binaan tu, tapi dia memusnahkan pada penciptaan Allah. Gunung ganang. Memanglah kalau nak buat satu-satu pembangunan, ada benda yang nak dimusnahkan. Yang orang nak buat binaan pencakar langit tu, adalah bahagian-bahagian tempat yang perlu dimusnahkan
untuk dibinanya pencakar langit. Apabila orang nak buat rumah besar-besar, runtuhlah bukit-bukit yang Allah Ta'ala bagi menjadi pasak bumi. Apabila manusia nak buat kehebatan di atas air, maka ditambun ataupun dikambusnya lautan yang Allah Ta'ala bagi. Kita tumpang cari rezeki seorang sikit tu. Jadi manusia ni bila dia nak buat binaan, pembangunan dia akan merosakkan muka bumi. Itu kerja manusia, kata Allah. Allazina taghaw fil bilad. Yang berbuat sewenang-wenangnya di negeri-negeri itu. Dia kata kaum-kaum ni semua yang buat kerosakan di dalam negeri-negeri ini. Apa yang aku buat pada mereka? Fa'aksaru fihal fasad. Mereka lah yang banyak melakukan kerosakan. Apa yang Allah Ta'ala kata benar. Zaman kita ni punya banyaklah perosak muka bumi. Duduk elok-elok dalam atas darat. Rakusnya manusia. Pergi korek laut. Nak buat terowong dalam laut pula. Allah izinkan. Buat istana pula di dalam lautan. Allah izinkan. Jangan angkuh. Jangan kamu takabur. Dia rasa megah lah. Dia ada satu istana di dasar laut. Lepas tu kan dia buat aquarium dalam laut. Allah Ta'ala izinkan berapa banyak hidupan-hidupan di laut tu terpaksa mengorbankan habitat mereka, no? Mati dengan sebab keracunan dan sebagainya. Mereka terpaksa tanggung semua tu. Inilah yang dinamakan kerosakan hasil daripada kerakusan manusia. Tunggulah kata Allah. Tunggulah kata Allah. Contoh-contoh Allah Ta'ala dah bawa tunjuk dah. Apa buatlah. Banyak mana binaan pun tapi yang jangan merosak. Tapi sifat manusia itu adalah sifat perosak. Sesuai dengan apa yang dituduh oleh para malaikat satu ketika dulu. Mereka ni tak ada lain ya Allah. Mereka nak buat kerosakan di muka bumi. Kata Allah, memang aku buat kat mereka perangai macam tu. Kecuali yang boleh menahan saja daripada kerosakan. Dia tak tahan lah. Bila dia memiliki segala-galanya, maka dia cuba cari. Yang ni kita duduk-duduk saya tengok, bukit ni tinggi sangat ni. Nak kena runtuh sebelah. Kita buat kita punya binaan. Itu yang berlaku. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka dicurahkan oleh Tuhanmu kepada mereka itu cambuk siksaan. Apa dia cambuk siksaan ini? Azab. Apa dia azab ni? Berupa bentuk bala bencana. Ujian. Hari ini. Yang kita saksikan hari ini. Segala bala bencana yang berlaku. Daripada mana? Daripada kerosakan hasil ciptaan tangan manusia itu sendiri. Tempat-tempat yang tak pernah banjir teruk-teruk. Sekarang Malaysia dalam masa tahun 2021. Tak pernah berlaku banjir yang punya teruk kan. Di Kedah jadi teruk. Kemudian di Kelang jadi teruk. Kita sampai takut tengok. Kenapa Allah Ta'ala hantar begini. Itulah hasil kerosakan yang dilakukan oleh tangan manusia itu sendiri. Terlalu bongkak, terlalu angkuh yang kadang-kadang lupa. Kami duduk rumah flat, tinggi, tak kena. Kalau Allah nak bagi dah, tak susah. Hang duduklah dalam lubang cacing pun. Kau duduk dalam batu pun kena. Kan? Tambahlah kita memang duduk di luar ni. Lagilah. Kita memang sentiasa berada di dalam bahaya. Sebab tu Allah nak kata, bersyukur saja. Bersyukur saja pada aku. Dan aku akan tambahkan kesyukuran kepada kamu. Jadi cara Allah Ta'ala nak musnahkan kaum-kaum yang angkuh. Yang rasa semuanya daripada dia. Apa yang dia cari, kekayaan yang dia miliki hari ini. Dia punya hasil usaha. Tak susah kata Allah. Aku curahkan cambuk. Cambuk yang maksud di sini ni. Saut adalah azab yang berbeza-beza. Tanah Arab yang turun salji hari ini. Subhanallah. Di bumi Tabuk. Salji turun banyak. Kita tengok apa rasa takut. Bumi Tabuk ni dia Jordan. Bersempadan lah. Bersempadan.
Dia tak pernah turun salji. Allah Ta'ala hantar main salji, main tebal. Padang pasir turun salji. Tak heran dia kita, no? Kaya kan Allah. Aku hantar main. Kalau lah kata bumi Malaysia ni, mustahil lah turun salji. Kita ni kata seronok lah kalau Malaysia turun salji. Bukan seronok, kita boleh mati kesejukan. Ha? Kita boleh mati, kita tak tahan. Sebab memang Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk menghuni di bumi Malaysia dengan iklim yang kita rasa lah ni. Kita dah selesa. Tapi kita ni tak pandai bersyukur. Awak lah bumi Malaysia ni tak ada salji. Kalau ada kan bagus. Tak kena, tak tahulah. Nah. Cuba orang kena lah. Orang tahu. Sejuk sampai ke tulang. Mereka bukan boleh mandi hari-hari pun. No? Seminggu sekali pun susah daripada nak mandi. Kena ayak pun sakit. Larak akan nak tayamum. Debu pun tak ada. Ni kekayaan Allah. Aku nanti bagi tak susah. Aku hantar main. Dia hantar main air. Macam kita. Dia hantar main kuman tu. Tak nampak pun. Pun kita semua pakat lari. Nah. Lari duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah pun dia main cari sampai dalam rumah. Kaya Allah ni. Allah ni kaya. Dan kata Allah lagi. Pada ayat yang ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu tetap di tempat pengawasan. Yang ni jangan lupa. Nak abang kata, Allah ni sentiasa duk perhati tengok. Nah? Ni akhir susunan di antara ayat yang bersangkut pok ni, ayat yang ke-14 ni Allah Ta'ala kata, hampa jangan lupa sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhanmu lah. Rabbaka. Tuhan kamu itu sentiasa mengawasi setiap gerak-geri manusia, usaha manusia, segala kegiatan-kegiatan manusia, semua Allah Ta'ala tengok. Semuanya direkam. Jadi, sesuatu yang menimbulkan rasa sombong, angkuh dan takabur daripada kita tidak akan lepas daripada pengawasan Allah. Walaupun kadang-kadang terbit perasaan takabur itu dalam sudut hati yang dalam. Allah tahu. Dengan sebab tu kadang-kadang kita rasa sikit riak. Sikit tak banyak. Tak habang kat orang, tak tunjuk kat orang pun. Seorang-seorang saja rasa riak tu. Seorang-seorang saja rasa riak tu. Dia masih sikit je ditimbul dalam hati. Terus menerus jadi tertolak amalan tersebut. Okey, kita baca Quran dalam rumah. Kan? Kita mengaji dalam rumah. Suara kita keluar lah. Kan? Yang ni orang-orang yang duduk di kampung lah. Orang yang duduk di flat. Dia pun tak ada orang nak lalu tepi-tepi rumah. Kalau di pintu depan tu satu je. Jadi dengar ada orang lalu. Dia terus baca. Dia tu tentu kata. Siapa tu rajin baca Quran. Itu sikit. Riak tu dalam hati jauh ni. Habis dia makan amalan. Allah Ta'ala tu pengawasan. Pengawas yang paling ampuh. Yang paling hebat. Setiap saat dia perhati tengok. Ishan duduk seorang-seorang saja dalam rumah kot. Okay, kita duduk dengan ahli keluarga kita saja. Kita bangun tahajud. Tengah malam semua orang tidur. Tiba-tiba kita duduk semayang. Tengah-tengah duduk semayang. Bangkit seorang anak. Dia bangkit nak pergi kencing dia. Dia lalu dia tengok. Mak dia buka lampu ni. Duduk semayang ni. Anak aku tentu akan kata. Aku ni rajin mulai. Itu pun dah riak. Sikit sangat dalam hati. Terbit dia main sikit saja. Dah pun memakan segala amalan. Inilah kita, no. Siapa dia yang duk tengok kita ni? Allah tu dia kata, Inna rabbaka labil mirsad. Dia duduk, kira Allah Ta'ala dia punya kaya. Setiap hati kita itu adalah milik dia. Dia tahu apa yang gerak dalam dia. Apa yang kita mahu, apa yang kita benci, apa yang kita syakwa sangka, semua Allah Ta'ala tahu. Satu waktu dia akan menurunkan azab andai perasaan itu keluar membuak-buak. Tapi bila kita main perasaan macam tu, cepat-cepatlah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Macam saya nak tunjuk contoh saya lah. Nah, saya di antara hamba Allah yang paling banyak dosa. Rumah saya bersebelahan dengan kedai. Semua sedia maklum nah. Bila kita nak mengaji, terderah sikit. Bila mengaji pelan, tak dengar. Bila mengaji terderah sikit, biasanya rumah hak berkembang dengan kedai tu, orang kedai akan dengar. Orang di kedai akan dengar. Kita baca pelan, kita tak puas. Baca Quran kalau pelan orang tak puas. Susi macam orang di Masjidil Haram, depa orang Arab, depa baca macam baca buku tu tak sampai tak berbunyi apa, kita rasa tak puas. Kita dok nak bagi dengar. Sebab kita nak memperbetulkan huruf, memperbetulkan tajwid, Orang ajami memang baca Quran darah. Tapi bila orang di kedai tu dengar, akan terbit satu rasa riak dalam diri. Habis pengawas duk tulis nama, duk tulis markah tu. Tengok-tengok, Allah sayang. Bacaan kamu hari ni, walaupun elok macam mana pun, ada sedikit riak. Ada sedikit riak. Habis Allah. Apalah yang aku nak bawa nak? Rasa sedih sangat. Bila kita muhasabah diri, rasa sedih sangat. Ya Allah, apalah yang aku nak bawa begini? Apabila kesemuanya selepas dihitung, ditolak, dicampur dengan maksiat, dengan dosa yang banyak, maka kebaikan itu tertolak. Itu kata balik-balik kepada Allah dalam keadaan mukhlis. Na'udzubillah ya Allah. Amal tak banyak mana. Nak bawa pergi tak banyak mana. Sampai-sampai esok tak ada habis. Kan sebab orang yang riak ni, dia akan makan sifat riak itu, dia akan makan amalan kita seperti api yang memakan kayu. Hingga abu. Ya? Ya Allah marah sangat kepada kaum Ad, kepada kaum Samud dan juga kepada kaum Fir'aun dan kaumnya. Allah Ta'ala marah sangat. Sebab apa? Sebab adanya riak, adanya takabur dalam diri, dalam usaha mereka. Bila hadirnya riak dan takabur dalam setiap usaha, habis macam tu saja. Jangan lupa inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala selalu mengawasi setiap perbuatan kita yang zahirnya dan juga setiap yang batinnya. Penyakit hati ni lah yang paling-paling kita takut sekali. Kita dalam tempoh merawat hati berubat. Sentiasa kena berubat. Ni penyakit yang amat-amat bahaya. Kalau kata hak yang sakit, zahiriah nampak boleh sapu ubat, boleh pergi jumpa doktor dan sebagainya. Tapi kalau penyakit hati ni, ya Allah, banyak-banyak berzikir dan banyak-banyaklah beristighfar. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan, kalau Allah simpan lagi kita akan sambung ayat yang ke-15. Wallahu a'lam. Baik, untuk esok, kita baca kitab hadis Imam Nawawi. Tapi saya ada kuliah secara bersemuka. Namun insyaAllah saya akan buka juga Google Meet kita Apa yang tak boleh hadir, masih boleh ber-Google Meet daripada rumah. Siapa yang boleh hadir, ahlan wa sahlan. Selamat datang ke taman-taman syurga. InsyaAllah. Apa yang tak boleh masih faham keadaan hari ini yang mana menyebabkan kita rasa takut dan was-was apabila nak hadir dalam suasana yang ramai. Jadi siapa yang boleh hadir, sila hadir. Sebab di situ lebih banyak kebaikannya. Siapa yang tak boleh hadir, teruskan istiqamah. Teruskan istiqamah di rumah dengan menuntut ilmu dari mana-mana channel sekalipun. Wallahu a'lam. Okey, satu lagi hari Rabu dah bermula kuliah bersemuka kita di Surau Al-Mubarak, Sungai Ara. Kemudian Masjid Batu Maung dah pun bermula. Jadi saya akan maklumkanlah satu persatu insya-Allah. Rasa bahagia dalam hati. Hati saya ni berbunga-bunga gembira apabila Allah Taala buka satu pintu sebab subhanallah. Rasa rindu pada sahabat-sahabat ukhuwah ni Tuhan saja yang tahu.
rindu dan sayang sangat-sangat. Saya tak boleh sebut. Hati saya bagaikan terhiris, sedih sangat-sangat. Nah. Rindu hingga mengalirkan air mata, ya Allah. Apabila dijemput, ya Allah, Tuhan saja yang tahu. Seronoknya nak tengok. Seronoknya nak mengadap dengan mereka. Walaupun yang main hanya 2-3 orang, jadilah. Jadilah. Jadi aku boleh jumpa mereka. Subhanallah. InsyaAllah nak, kita akan jumpa lagi nak. Ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, orang tutup pula. Apalah daya. Alhamdulillah. Sambung lagi nak, insyaAllah. Wallahu'alam. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ana, silakan. Kak Ana ni baru duk belajar lah Al-Quran. Dia tu selalu baca kat rumah, baca kuat-kuat. Tapi tak ingat pula orang nak dengar ke tak dengar ke. Tak ingat lah orang nak kata apa pun. Tapi bolehkah baca kuat-kuat Ustazah di rumah? Boleh Kak Ana. Boleh kita baca kuat. Saya bagi contoh saya tadi. Kadang-kadang terbit rasa riak pada diri saya ni nak. Bila orang dengar kan. Dia main syok sendiri. Tu kena berhenti tu. Kena berhenti. Macam Kak Ana ni duk belajar. Kita kalau baca pelan-pelan, baru belajar kalau baca pelan-pelan, pakailah no, Kak Ana no. Telinga kita tak dengar kan. Bila kita perah tu macam serekah diri kita balik. Kan? Dulu kita mengaji pun, Tok Guru kita suruh baca bagi derah sikit. Ni macam duk berbisik, saya baca apa lagu tu. Dia suruh baca kuat-kuat kan. Boleh Kak Ana untuk belajar, boleh. Tak ada perasaan riak. Tambah orang baru nak belajar. Lagilah dia tak ada riak. Sebab dia baru nak belajar. Dia tahu banyak kesilapan dia, banyak kesalahan dia. Dan mudah-mudahan kalau orang yang mendengar, dengar dia baru duk belajar. Terbuka hati orang yang dengar tu nak pergi belajar. Itu satu kebaikan tu. Satu kebaikan. InsyaAllah. InsyaAllah usahamu itu terlalu baik. Orang yang baru nak belajar Al-Quran tu dia dapat 2 pahala. Satu pahala kegigihan. Dia dalam usaha untuk belajar. Pahala yang kedua dia istiqamah dalam pelajaran dia. Hebat orang baru nak belajar ni nah. Allah Ta'ala sayang sangat. Wallahu'alam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Syam. Jika riak tu terdetik di hati kita, maka hilanglah pahala kita. Jadi macam mana tu? Macam apa ni, Kak Syam ni suka baca surah macam Ustazah kan? Ya. Masa tak selesa Ustazah. Betul Kak Syam nah. Betul. Saya pun macam tu Kak Syam nah. Okey, bila kadang-kadang terlintas di hati tu, ada lintasan yang tak cantik tu, istighfar. Kita berhenti astagfirullahalazim. Istighfar 3 kali, sambung bacaan. Okey, sambung bacaan. Adakah kita kena baca secara perlahan, baca macam biasa, tapi sertailah dengan istighfar. Dalam istighfar ada istighfar. Nak didik hati kita Kak Syam no? Bila baca pelan ni bagai dikatalah. Dia mau hilang tenggelam terus dari radar. Kan? Jadi kita boleh dengar suara kita macam dengung-dengung kita tu kan, tajuk kita tu. Walaupun suara kita tak sedap mana kan. Tapi jadilah kita sendiri yang boleh dengar. Tak apa. Jangan sampai ada riak. Bila ada riak, istighfar. Kita manusia biasa. Allah tahu Kak Syam kita dalam usaha untuk memperbaikkan hati. InsyaAllah Kak Syam. Ya, berhenti istighfar. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syima. Kak Syima nak tanya pasal pernah diwayarkan yang tentang penggunaan sejadah yang ada Kaabah kan. Jadi dia kata macam tak boleh pasal kita macam kita tak boleh macam kita nak jijak ke apa ke tak boleh. Boleh ke macam mana Ustazah tu? Okey, baik. Terima kasih nak. Memang penggunaan sejadah yang ada gambar Kaabah ni sebenarnya tak boleh. Kita pijak gambar Kaabah tu kan. Kalau kata kita letak gambar mak kita lah lepas tu kita pijak dia tentu kita
Kita tak boleh, itu gambar ibu kita. Apatah lagi Baitullah yang kita pijak-pijakkan. Tetapi ni kata, pada niat kita sebagai orang Islam yang menggunakan sejadah itu berlambangkan Baitullah. Bukan betul-betul Kaabah yang ada. Hanya gambar semata-mata. Jadi, kita bukan niat kita nak pijak gambar tu. Kita niat kita nak sujud menghadap ke arah Baitullah. Bila kita pandang gambar Kaabah tu, mungkin akan ada rasa kekhusyukan. Kita tak niat untuk menghina. Tetapi kalau kita niat untuk menghina, pijak-pijak dia, haram. Haram. Namun kalau kita niat apapun atas niat, apapun kalau cara orang kafir yang tengok kita sembahyang ni, kita letak gambar Kaabah tu, kemudian kita akan pijak dia sama level dengan tapak kaki. Dia kata, dia pun sembah tapi dia pun pijak. Bagi kita yang bersolat di atas sejadah yang ada gambar Kaabah tu, kita niat kita sujud atas tu menghadap arah kiblat kita. Itu atas niat. Namun apabila dia menjadi fitnah masa kini, kalau ni lebih baiklah kita jangan gunakan sejadah yang ada gambar tersebut. Walaupun satu ketika dulu kalau kita tengok Kaabah ni, dia akan bubuh sejadah kita ni sebelah dia bubuh gambar Masjidil Haram, sebelah dia bubuh Masjid Nabawi. Kadang-kadang dia ada bubuh gambar Masjid Biru Turki pun ada. Jadi adakah kita pijak semua lambang masjid? Tak, tak kan? Kalau tanya semua umat Islam yang sembahyang di atas sejadah yang ada gambar Baitullah, dia tak kata dia pijak Baitullah tu, dia tak pijak. Dia kata dia sujud menghadap tu. Tapi orang kafir, bila menimbulkan fitnah kepada si kafir ataupun si jahil yang mempertikaikan benda ni, jadi dia menjadi fitnah berleluasa. Maka lebih baik ketika ni kita cari sejadah yang tak ada gambar Baitullah. Biarkan kosong lebih aula. Paling afdal tempat sujud kita bagi kosong. Maksud dia bukannya tak ada sejadah. Ada sejadah tapi sejadah yang kosong gambar dia. Yang terbaik kain putih lah. Itu yang terbaik Kadang-kadang hadiah kan Ustazah. Bila bagi hadiah kita nak tengok ada Kaabah kan. Ya. Jadi duk pandang Jais macam mana ni, tapi dah ingat kata memang tak boleh. So kata dah orang bagi hadiah, kata orang appreciate dekat kita kan. Ya, just duk pandang je lah. Dia kata macam mana nanti nak tanya Ustazah lah tu. Sayangkan benda macam tu. Takkanlah kita nak pelekat di dinding berlambak-lambak kan. Nak bagi kat orang lain, lagi orang lain pun nak pijak macam tu juga kan. Betul-betul. Jadi pemberian orang tu kira tak berjalan dekat kita, tak jadilah pemberian yang jariah kan. Kita nak, kalau boleh orang bagi kat kita tu kita nak guna, nak bagi dia dapat pahala sama kan. Tapi bila timbul fitnah berluasa ni lah, kata bila mai daripada si jahil, dia akan fitnah lah. Si jahil dan si kafir, dia akan fitnah lah. Tengok orang Islam, dia pun pijak Kaabah, kita tak pijak. Kan kita kalau berjalan pun, kalau kita nak bangkit tinggal kita punya sejadah pun, kita akan lipat kan. Kita tak usah wenang-wenang dia pijak dia kan. Sampai tahap tu kita jaga. Tapi orang yang jahil ni dia tak. Bila jahil buat keluarkan fatwa, dia akan timbul fitnah. Bila benda ni timbul fitnah, kita elakkan perkara itu daripada terus difitnah. Jadi carilah sejadah yang tak ada gambar Kaabah untuk menghindarkan daripada Islam terus difitnah. Wallahualam. Boleh tak Ustazah macam kata kita tak ada gambar Kaabah walaupun nampak tak sempurna, macam dia kotak aja macam tu kan. Nampak kotak. Jadi kalau kita macam ambil kain putih misalnya, kita tutup dia. Boleh? Ya boleh. Ya boleh. Boleh, insyaAllah boleh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tak ada apa tak ada apa, saya mohon undurkan diri. Saya sudah dulu. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang tak baik, yang kurang, yang cacat celah itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور اللهم ارزقنا قبل الموت توبة عند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل Terima kasih يا Ustazah. Terima kasih كريم Ustazah. terima kasih